Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli bin Arfa Alais Azman, merupakan student Open University BMHS semester 5. Ini merupakan assignment micro teaching yang perlu saya lakukan lah. Hari ini saya akan membentangkan tajuk asma bronchial. Okey, boleh kita mulakan Boleh. Okey, apakah yang sedang dilakukan oleh gambar di bawah? Teknik MDI. Teknik MDI. Okey, ini merupakan seorang pesakit yang sedang mendapat asma lah. Dia sedang menggunakan meter dos inhaler. Okey, hari ini saya akan menerangkan pasal asma bronchial. Okey, definisi dia. Ia merupakan satu sindrom bercirikan responsif trakea dan bronkai kepada pelbagai ejen berangsang dengan manifestasi serangan kesempitan secara menyeluruh terhadap bronkai secara akut dan kronik. Okey, kemudian kejadian asma bronchial ni biasanya berlaku pada kanak-kanak. Sebanyak 5 hingga 8% lah boleh berlaku pada kanak-kanak. Biasa pada kanak-kanak ia mudah terkena infeksi virus dan selalu kecil meningkatkan resisten dalam badan pesakit. Klasifikasi. Yang pertama, asma ekstrinsik. Ia disebabkan atopik atau alergik. Imunoglobulin E telah dihasilkan dan akan memberikan tindak balas terhadap alergen yang tertentu. Ia juga boleh berlaku secara onset kepada kanak-kanak. Kemudian ujian hypersensitivity kulit pula akan positif. Okey, yang kedua, asma intrinsik. Tadi asma ekstrinsik kan. Yang asma intrinsik ni dia non-atopik, bukan disebabkan alergi. Ia berlaku disebabkan regulasi automatik salur pernafasan yang tidak normal. Onset pelbagai peringkat usia boleh berlaku. Kemudian ujian hypersensitivity kulit pula negatif. Okey, etiologi dia idiopatik, tidak diketahui lah. Boleh berlaku disebabkan pelbagai perkara. Okey, kemudian faktor penggalak. Faktor penggalak ia disebabkan infeksi bahagian respiratory yang paling biasa berlaku lah. Kemudian disebabkan pencemaran udara seperti pembakaran terbuka, merokok dan pembakaran ozon lah. Kemudian alergen seperti bunga, debu, habuk, hama atau bulu binatang. Kemudian melakukan aktiviti fizikal secara berlebihan juga boleh menyebabkan asma bronchial. Kemudian tekanan emosi seperti stres, depresi boleh menyebabkan berlakunya asma. Kemudian ubat-ubatan seperti beta blocker dan alpha blocker. Kesan daripada ubat ini boleh menyebabkan berlakunya penyempitan pada paru-paru. Okey, kemudian patofisiologi. Patofisiologi punca mengakibatkan alahan dan inflamasi, berlakunya bronkokonstriksi serta pembengkakan membran mukosa serta meningkatkan penghasilan mukosa dan edema. Berlakunya halangan pada salur pernafasan menyebabkan berlakunya dyspnea, iaitu sukar bernafas, ronkai, bunyi ronkai apabila kita melakukan auskultasi. Kemudian wheezing, kita dengar dari luar lah. Kemudian pesakit juga boleh batuk secara kerap lah. Keadaan ini boleh dipulihkan semula. Serangan dan keturunan asma berbeza. Okey, manifestasi klinikal. Manifestasi klinikal ni sebab-sebab lah, tanda-tanda. Ia boleh berlaku secara tiba-tiba. Rasa seperti dada ditekan. Dyspnea akut boleh berlaku dengan cyanosis. Dia seperti tercekik lah, dia sesak nafas, agak macam kelemasan lah seorang pesakit tu. Kemudian pesakit batuk berulang-ulang berserta kahak. Kemudian pesakit juga mengalami
berpeluh sejuk, kemudian takikardia, iaitu jantungnya berasa laju. Kemudian kita melakukan auskultasi dada. Auskultasi dada akan bunyi rongkai. Okey, tanda bahaya asma. Ada apa-apa nak tanya dulu ke sebelum saya proceed? Cakap tak ada. Cakap tak ada. Okey, tanda bahaya asma. Tanda bahaya asma ia boleh berlaku jika kurang berkesan dengan rawatan bronchodilator. Bronchodilator tu kita pakai inhaler tu tak boleh lah. Kemudian pesakit juga berasa tidak boleh bercakap, seperti ada tekanan pada dada dia. Kemudian dalam keadaan distress, gelisah lah pesakit tu. Kemudian dalam keadaan distress walaupun tiada wheezing, kita tak ada dengar pun bunyi wheezing. Apabila kita auskultate pun rongkai pun kurang dengar, tapi pesakit distress. Kemudian boleh menyebabkan kekeliruan mental. Sakit macam dah blur-blur, tu mungkin tanda-tanda asma yang bahaya lah. Kemudian kadar nadinya apabila kita periksa melebihi lebih 130 per minit. Okey, investigasi iaitu penyiasatan. Kita boleh lakukan X-ray dada untuk melihat keabnormalan paru-paru, sama ada dia boleh berlaku sakit-sakit lain lah. Kemudian ujian darah arterial blood gases untuk melihat kesan acidosis atau alkalosis. Kemudian kita boleh lakukan ujian elektrokardiogram, iaitu pemeriksaan untuk melihat keabnormalan ritma jantung. Kemudian kita boleh lakukan penyiasatan ujian hypersensitivity kulit untuk melihat kesan alahan. Seperti tadi kan, ada asma tu, ada dua asma kan, asma ekstrinsik dan asma intrinsik. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, diagnosa perbezaan pula, tanda lebih kurang tapi dia berbeza lah. Okey, antaranya ialah bronchiolitis, iaitu infeksi pada bronchiol lah, ataupun bronchiectasis, ataupun berlakunya aspirasi berdasing seperti tertelan berdasing lah. Kemudian ataupun boleh berlakunya kegagalan jantung kongestif. Semua ni tanda semua lebih kurang tapi berbeza dia punya cara rawatan. Okey, pengendalian kes. Ni untuk kes asma yang biasa berlaku. Dia datang di klinik kesihatan ataupun tengah malam dia pergi ke jabatan kecemasan dalam keadaan yang stabil lah. Okey, kita yang ni pengendalian kes untuk pesakit dewasa Okey, firstly kita dudukkan pesakit apabila dah datang ke dalam jabatan kecemasan. Selepas disaring, cek tekanan darah semua, cek vital sign. Kemudian kita berikan rawatan nebulizer 2-1-1, 2:1:1, iaitu 2 ml atrovan, 1 ml sodium chloride dan 1 ml salbutamol. Kemudian ulang nebulizer jika tidak lega. Kita boleh ulang sebanyak 2 atau 3 kali nebulizer ni. Tapi jika tidak berjaya, kita berikan rawatan yang seterusnya. Kemudian kita boleh memberi rawatan terapi oksigen 3 liter per min melalui nasal prong. Kemudian pasangkan infusi intravena untuk pemberian ubat dengan cepat. Ubat IV yang boleh antaranya ialah hydrocot boleh kita bagi jika asma kan. Kemudian jika pesakit dah stabil, kita boleh berikan pendidikan kesihatan. So dia jaga pemakanannya, jangan melakukan aktiviti fizikal secara berlebihan semua. Okey, komplikasi. Ia boleh berlaku, asma ni boleh menyebabkan respiratory acidosis,
Kemudian boleh menyebabkan pneumotoraks, iaitu angin pada ruang paru-paru, ruang pleura. Kemudian emphysema, kemudian boleh menyebabkan kegagalan respiratory sebab sesak nafas tu kan, jika tak dirawat awal. Kemudian boleh berlaku bronchitis acute atau kronik. Okey, prognosis ni, pesakit ni boleh survive atau tak, dia punya tu lah. Pesakit ni prognosis dia baik jika diberikan rawatan awal dan pengambilan ubat-ubatan setiap hari. Dia tak boleh stop ubat-ubatan dia lah kalau berlaku asma ni. Kurang baik untuk asma kronik dan berkomplikasi. Asma kronik ni seperti dia memerlukan rawatan, sentiasa memerlukan memakai inhaler tu. Kemudian serangan akut boleh membawa maut jika tidak dirawat dengan segera. Okey. Kali ni kita masuk ke tajuk demonstrasi ataupun kita akan ada satu sesi praktikal lah. Simple praktikal, yang mudah lah untuk tata cara menggunakan inhaler. Okey, inhaler tahu kan macam mana? Yang tadi macam awal-awal gambar yang saya tunjukkan tadi. Okey. Inhaler merupakan sejenis alat untuk menyedut ubat, digunakan dalam rawatan penyakit asma atau penyakit berkaitan saluran pernafasan. Ia banyak digunakan untuk penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan lah. Okey, terdapat beberapa jenis inhaler yang sering digunakan. Antaranya ialah termasuk metered dose inhaler yang kerap kita dengar, iaitu MDI yang warna biru tu. Kemudian turbohaler, kemudian accuhaler. Okey. Teknik penggunaan inhaler yang betul sangat penting bagi memastikan keberkesanan rawatan yang diberikan. Tanya apa contoh MDI yang selalu kita guna untuk pesakit asma? Yang selalu guna, okey, antaranya ialah yang kerap digunakan MDI salbutamol, dan satu lagi budesonide. Itu yang biasa saya dengar lah, familiar. Okey, terima kasih atas soalan yang bernas tu. Okey, kemudian kita pergi ke cara penggunaan metered dose inhaler. Okey, ni gambar inhaler tu lah. Kemudian okey, ni contoh kanister. Ni kanister, iaitu isi dalam ni lah, kanister. Kemudian ni plastic holder yang ni lah. Kemudian dekat dalam ni ada metering valve. Kemudian ni mouthpiece, yang depan ni lah mouthpiece. Lepas tu dia, apabila kita tekan, akan ada aerosol yang keluar. Okey, nak tengok dulu, boleh tengok dulu, bergedil-gedil dulu kejap. Okey, tu kanister. Yang dalam tu ada metering valve dia. Okey, terima kasih. Alright. MDI terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu kanister, iaitu tempat simpanan ubat. Inilah kanister untuk simpanan ubat dia. Bila kita goncang ni seperti ada ubat kan. Kemudian actuator, iaitu mekanisme bagi semburan ubat ke dalam rongga pernafasan. Okey, kita pergi ke sesi praktikal. Okey, teknik menggunakan MDI. Kita boleh lakukan prosedur ni dengan secara duduk ataupun dalam keadaan tegak. Seperti saya sekarang lah, berdiri tegak. Okey, firstly kita buka penutup mouthpiece metered dose inhaler dan pegang metered dose inhaler dalam posisi menegak. Kita pegang menegak. Okey. Kemudian goncang metered dose inhaler sebanyak 3 hingga 5 kali bagi memastikan kandungan kanister ni bercampur. Okey, selepas buka, kita letak bawah dulu, tutup.
Kemudian kita goncangkan sebanyak 3 hingga 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian kita hembus nafas keluar dengan perlahan. Okey. Tarik nafas kan, kita nafas macam biasa. Kemudian hembus nafas keluar perlahan-lahan. Okey, lepas tu kita masukkan corong mouthpiece ni ke meter dos inhaler ke dalam mulut dan bibir dirapatkan. Ini sebagai contoh, kita tak nak lakukan secara betul lah sebab kita tak sakit lagi kan. Okey, kita masukkan dalam mulut dan bibir kita dirapatkan. Okey, kemudian tekan kanister dan tarik nafas dalam secara serentak. Okey, tekan. Kita tekan. Okey, kemudian kita tahan nafas sekurang-kurangnya selama 8 hingga 10 saat. Dah tekan, kemudian bibir kita dah rapat, kita tahan nafas lah selama 8 hingga 10 saat. Alright, kemudian keluarkan meter dos inhaler dari mulut dan hembus nafas keluar. Okey, selepas tu kita hembus nafas keluar perlahan-lahan. Okey, tutup semula. Selepas selesai gunakan ni, kita tutup semula corong inhaler ni. Kita takut ada contaminate kan, kena apa-apa, kena habuk ke apa ke, kotor kan. Kita simpan di tempat yang selamat lah. Okey, jika rasa masih tak selesa, kita boleh ulangi langkah 3 hingga 8. Sekiranya lebih daripada satu sedutan diperlukan. Alright. Kemudian jika masih berasa tidak selesa, pesakit boleh pergi ke klinik kesihatan berhampiran ataupun Jabatan Kecemasan dan Trauma untuk mengambil rawatan yang selanjutnya. Okey. Okey, tadi saya telah terangkan tentang teknik menggunakan meter dos inhaler ni. Okey, kali ni saya nak minta awak buatlah untuk sesi praktikal ni. Okey, ini MDI. Okey. Ini bahagian kanister yang mana ada ubat. Alright. Nanti dia punya body dia plastik. Saya tak ingat plastik apa tadi. Dan ini mouthpiece lah. Okey. Untuk cara menggunakan MDI ni penting sebabnya kalau daripada teknik yang MDI ni tak betul, maka rawatan asma pun tak berkesan. Betul. Okey. So firstly MDI untuk membuat menggunakan MDI ni kita kena duduk ataupun berdiri tegak. Okey. Lepas tu buka penutup, goncang sebanyak 3 hingga 5 kali untuk bagi ubat dia sebati lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, make sure sebelum kita pakai MDI, kita tarik nafas dulu bagi kita selesa. Okay, masukkan mouthpiece ni bahagian mulut dan rapatkan bibir. Okay. Okay, boleh kira untuk 8 hingga 10 saat tahan nafas. Okey, Hembus. kemudian Kita sedut ikut mulut, kita hembus ikut hidung perlahan-lahan supaya saluran pernafasan kita dikawal dengan semua ubat ni lah. okey. Okey. Tutup semula corong dan ulang langkah yang sama sekiranya memerlukan lebih daripada satu sedutan lah. Sekiranya tidak lega, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan ataupun hospital berhampiran. Okey, terima kasih Alright. atas kerjasama. Itu saja. Terima kasih untuk sesi kali ini dan mungkin selepas ini ada peluang kita akan lakukan lagi sesi praktikal yang lain lah. Terima kasih. Okey, ada apa-apa soalan lagi yang boleh? Saya nak tanya, sekiranya kalau teknik MDI ni biasanya kita perlu bagi dekat orang yang alert lah, maksudnya dia faham. Tapi tak semua orang faham, contoh macam kanak-kanak dan juga orang tua yang CVA ke. So apa alternatif lain yang kita boleh gunakan untuk bagi MDI ni secara berkesan? Okey. Untuk soalan, bagus soalan tu.
Saya rasa pesakit seperti itu kena gunakan satu chamber. Nama chamber tu saya tak pasti. Mungkin Aero chamber. aero chamber nama dia. Okey, terima kasih. Alright, saya nak tanya satu soalan lah. Okay. Okey, jika pesakit mendapat asma bronkial ni, apakah yang pesakit berasa, apakah bunyi yang berlaku pada jika kita lakukan auskultasi dada pada pesakit ini? Kita akan dengar rokalah waktu auskultasi dilakukan. Okey, jika kita tidak lakukan auskultasi, kita melihat dari luar, kita akan dengar bunyi Wheezing. okey, wheezing. Bunyinya seperti bunyi whistle Alright. Itu sahaja yang untuk kali ini. Harap bermanfaat untuk Puan. Okey. Terima kasih. Alright. Dan okey, penutup lah ni Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai jatuh. Ku tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan.